أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام والإيمان ورزقنا بنعمة الاستقامة والثبات على صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid yang ada, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan peluang yang amat berharga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengecapi dan menikmati nikmat penghidupan di atas muka bumi Allah taala ini. Lebih-lebih lagi kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus mengecapi nikmat penghidupan di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah, telah dapat memasuki tahun baru hijrah. Pada malam ni dah masuk malam yang ke-12 Muharram 1442 hijrah. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala peluang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Moga-moga kita tergolong daripada hamba-hambanya yang bersyukur dengan kita senantiasa mempertingkatkan amal ibadah kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan demi untuk mencari keredaan dan rahmat serta kasih sayang daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dengan hidayatut taufik yang dianugerahkan oleh Allah. Dan alhamdulillah pada malam ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus tergolong daripada golongan yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah, moga-moga diterima oleh Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Dan seterusnya Allah Ta'ala masih pilih kita untuk sama-sama berada di taman syurga Allah, di majlis para malaikat Allah, untuk kita sama-sama mempelajari, bertadabbur dengan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai yang diturunkan oleh Allah untuk menjadi panduan dan pedoman dalam penghidupan kita, agar penghidupan kita senantiasa berada di atas siratal mustaqim, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi berada di awal surah Al-Insan. InsyaAllah pada malam ni kita akan masuk pada ayat yang keempat dan seterusnya. Pengajian yang lalu kita telah mempelajari ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung pada ayat yang keempat dan seterusnya, insyaAllah. Jadi sebelum kita nak teruskan pengajian kita, seperti biasa, sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah sama-sama kita berselawat ke atas baginda sebanyak 10 kali.
dan seterusnya kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab. Moga-moga pengajian kita dipermudahkan oleh Allah, dan seterusnya kita akan sama-sama baca surah Al-Insan ini daripada ayat yang keempat hingga ayat yang ke-12 insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر
النذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, barakallahu lana wa lakum jami'an. Moga-moga kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebentar tadi, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pada pengajian yang lalu kita telah membicarakan, kita telah membicarakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala daripada awal ayat telah memperingatkan kita tentang penciptaan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada setitis air mani yang bercampur, iaitu bercampur air mani lelaki dan perempuan menjadi satu. Allah Ta'ala ciptakan kita sebenarnya untuk Allah Ta'ala menguji kita. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini untuk Allah Ta'ala menguji kita dengan perintah dan larangan Allah. Sama ada kita tergolong daripada golongan yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah Taala dah tunjukkan. Sama ada kita nak menjadi umat manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah, ataupun kita tergolong daripada golongan yang kufur kepada segala nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita sedaya upaya melaksanakan segala larangan dan tegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita telah pelajari pada pengajian yang lalu. Pada malam ni kita nak sambung pada ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala setelah menghuraikan, telah memberitahu kepada kita manusia ni ada yang bersyukur, ada yang kufur, dan Allah Ta'ala
Yang pertama sekali Allah Ta'ala nak memperingatkan kita, memberikan ancaman kepada orang yang kufur dulu. Memang menjadi adat, menjadi kebiasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Cara Allah Ta'ala menyampaikan, uslub penyampaian Allah di dalam Al-Quran berbentuk ancaman dan berbentuk motivasi, galakan. Dua-dua ni ada. Bagi galakan, bagi ancaman dulu. Ada yang Allah Ta'ala mulakan dengan ancaman, ada yang Allah Ta'ala mulakan dengan galakan dulu, dengan suntikan motivasi. Cerita orang-orang yang saleh, tentang ganjaran pahala yang Allah Ta'ala tawarkan, tentang syurga yang Allah Ta'ala tawarkan, nikmat-nikmat syurga. Ada yang Allah Ta'ala mulakan dengan apa? Dengan ancaman, dengan dosa-dosa bagi orang yang melaksanakan kejahatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat surah Al-Insan ini, pada ayat yang keempat, setelah Allah Ta'ala membahagikan manusia, ada yang syukur, ada yang kufur, maka Allah Ta'ala mulakan dengan orang yang kufur dulu. Tapi cerita kufur ni sikit je, ayat yang keempat sahaja. Lepas ni cerita tentang nikmat Allah Ta'ala bagi kepada orang yang bersyukur. Ini nak menceritakan tentang rahmat daripada Allah begitu besar. Rahmat daripada Allah begitu besar nak berbanding dengan kemurkaan Allah. Sebab itu Allah Ta'ala cerita tentang neraka ni sikit je dalam surah ini. Nak cerita rahmat Allah tu besar. Rahmat Allah, kasih sayang Allah mendahului akan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala cerita sikit je, tapi sekarang cerita pasal nikmat orang yang bersyukur ni sangat banyak. Okey, ayat yang keempat ni Allah Ta'ala sebut, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terjemahannya dulu, kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Neraka yang menyala-nyala. Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang apa yang dia sediakan untuk orang yang kafir berupa belenggu, rantai dan api neraka, iaitu api yang berkobar-kobar, yang marak membakar di neraka Jahannam. Allah Ta'ala sebut sebagaimana yang disebut dalam surah Ghafir, idhil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabuna fil hamim summa fin nari yusjarun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret ke dalam api yang sangat panas, kemudian mereka dibakar di dalam api. Jadi Allah Ta'ala sebut, inna a'tadna, kami menyediakan bagi orang-orang kafir itu salasil. Salasil ni dalam bahasa Arab tuan-tuan, rantai yang dipakaikan di kaki, itu dipanggil salasil. Aghlal, rantai yang diikat di tangan, ikat dekat tangan, bawa sampai ke leher, kemudian diheret kaki dengan tangan leher ni tadi, diheret bawa ke dalam api neraka Jahannam daripada padang mahsyar. Itu sebab disebut salasila wa aghlala. Salasil itu belenggu, rantai daripada besi yang diikat di kaki. Aghlal itu ialah belenggu, rantai yang diikat ke tangan, bawa ke leher, kemudian diheret bawa ke dalam api neraka Jahannam. Sini dia kata sa'ir, sama ada di neraka sa'ir ataupun sa'ir ini maknanya neraka yang sifatnya membakar, menyala-nyala, membakar. Ini dia tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut. Ini Allah Ta'ala nak beritahu, nak memberi ancaman kepada orang-orang yang kafir, iaitu orang yang kufur dengan nikmat hidayah. Allah Ta'ala dah hantar utusan hidayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kafir Quraisy secara khususnya, kepada umat Nabi Muhammad keseluruhannya. Ada Nabi yang diutuskan, tiba-tiba tak nak terima hidayah, tolak hidayah ini, jadi orang yang kufur. Ataupun
Kita dah memang jadi orang Islam, tetapi kufur dengan nikmat Islam ini, dengan tidak mempelajari Islam dengan sebaik-baiknya, tak belajar tentang agama dengan sebaik-baiknya, akhirnya jadi orang yang tidak beramal dengan Islam, sampai sanggup mempertikaikan Islam, beramal dengan Islam dengan kepala otak sendiri yang tak betul, kepala otak yang tidak berpandukan kepada Al-Quran. Otak kita ni tuan-tuan, akal ni Allah Ta'ala anugerahkan ni satu nikmat yang paling mulia sebenarnya. Nak dibandingkan dengan seluruh makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, manusia menjadi makhluk yang mulia kerana adanya akal. Manusia lebih mulia daripada para malaikat pun. Tetapi apabila akal ini berfikir dengan tidak berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka akal ini akan berfikir dengan cara yang sesat. Yang dikatakan logik akal. Logik akal mestilah berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah, baru dipanggil berfikiran dengan logik. Logik ni tak boleh fikir tanpa panduan. Sebab itu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Okey? Jadi di sini Allah Ta'ala sebut bahawa manusia yang kufur ini akan dibakar. Sebelum dibakar, diikat kaki dengan tangan sampai ke leher, diheret oleh para malaikat, bawa ke dalam, dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, wal a'yazubillah. Moga-moga kita tak tergolong daripada golongan ini, insya-Allah. Okey. Kemudian Allah Ta'ala sebut pula, terus Allah Ta'ala sebut yang kelima, cerita orang-orang yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bersyukur ini disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut sebagai orang yang abrar. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Allah Ta'ala kata sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik. Al-abrar ni asal daripada perkataan birrun. Birrun maknanya kebaikan. Innal abrara yashrabun, sesungguhnya orang-orang yang di dunia ni berbuat baik, senantiasa melaksanakan kebaikan demi kebaikan. Allah Ta'ala gunakan lafaz jamak. Makna buat baik ni tak boleh sikit-sikit, kena buat banyak-banyak baik ni. Tak betul lah kalau kita kata buat baik berpada-pada. Buat baik ni tak boleh berpada-pada, kena buat banyak-banyak. Jangan berkira-kira buat baik ni, jangan berkira-kira. Alah sikit sudahlah, tolong sikit-sikit dah lah, akan datang kau tolong lagi. Sebenarnya buat baik ni kena selalu dan kena berterusan, kena banyak. Pasal kita pun tak tahu sampai bila kita ni, umur kita ini setakat sampai bila. Entah lepas ni akan meninggal, entah ketika ni kan pun boleh meninggal, kita pun tak tahu. Sebab itu bila kita ada peluang buat benda baik, kita buatlah banyak-banyak. Buat banyak-banyak kebaikan, selagi kita mampu, ikut kemampuan kita. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik ini, kata Allah Ta'ala, yashrabuna, akan diberikan minum, min ka'sin, daripada gelas yang berisi minuman. Ka'sin ni, ka'sun ni gelas. Gelas dia panggil ka'sun. Kalau cawan ni dipanggil finjanun. Ka'sun tu gelas. Gelas ni lebih tinggi daripada finjan. Apa tu? Gelas lebih tinggi daripada apa dia panggil ni? Cawan. Daripada cawan. Jadi Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan ini minum daripada gelas berisi minuman yang campurannya adalah kafur. Apa makna kafur? Air kafur ialah air yang sejuk dan wangi, dingin dan wangi, ditambah dengan kenikmatan yang pastinya di syurga Allah. Al-Hasan berkata, dingin air ini seperti kafur, sedangkan wangian-wangian itu sewangi. Wangian-wangian itu sewangi kasturi. Dia punya wangi dia sangat wangi. Jadi minuman tu dah sejuk, dia wangi pula.
Ini minuman yang diberikan kepada orang-orang yang bersyukur kepada nikmat Allah, orang-orang yang baik di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ainai yashrabu biha ibadullah, iaitu mata air daripada syurga. Air mata air daripada syurga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum. Yang minum air mata air syurga ni siapa? Ibadullah, yang di dunia dia menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba kepada makhluk Allah, bukan menjadi hamba kepada nafsu, bukan menjadi hamba kepada syaitan, kepada jin. Jadi orang yang diberi minum ni ialah orang yang Allah Ta'ala kata sebagai hamba dia. Jadi tuan-tuan, kita kena berusaha menjadi hamba Allah. Kalau selama ini kita jadi hamba nafsu kita, macam-macam nafsu yang kita ikut, sampai kita tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cuba berusaha untuk jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berusaha melaksanakan perintah Allah. Yufajjirunaha tafjira, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Air kafur ini diberikan kepada orang-orang yang taat, hamba-hamba Allah yang taat. Ia bersumber daripada mata air yang diminum oleh al-muqarrabun, iaitu orang-orang yang dekat daripada hamba-hamba Allah. Air kafur ini ialah air yang murni tanpa campuran dan dahaga mereka hilang kerananya. Oleh itu perkataan yashrabu dalam ayat ini kata dia mengandungi makna terangkatnya dahaga. Yashrabun ni dahaga boleh hilang, hingga Allah Ta'ala menjadikan kata yashrabu ini muta'addi dengan menggunakan huruf ba, dan dia menasabkan kata ain sebagai tamyiz, kata dia. Jadi kalau orang yang mengaji bahasa Arab, yashrabun ni dia panggil fa'il muta'addi. Fa'il muta'addi ni bermakna fa'il kata kerja yang memberi maksud. Memberi maksud apa? Memberi maksud sesuatu yang lebih. Maknanya kalau minum ni dapat minuman yang boleh menghilangkan dahaga. Minuman ni boleh menghilangkan dahaga. Yufajjirunaha tafjira, yang mana mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya, yakni mereka menggunakannya sesuai dengan yang mereka sukai. Air itu dapat mengalir di mana sahaja yang mereka suka, apakah di istana-istana mereka, di rumah-rumah mereka, di majlis-majlis mereka, dan di tempat-tempat mereka yang lainnya. Jadi air yang mereka minum ni mereka boleh bawa ke mana sahaja. Nak bawa dekat istana-istana yang Allah Ta'ala anugerahkan dekat dalam syurga ke? Pasal ada manusia yang berada dalam syurga yang tak diberikan rumah. Ada yang ada rumah, ada yang duduk dalam istana. Contoh disebut oleh Nabi SAW, man qara'a suratal ikhlasi 10 marratin, siapa yang membaca surah al-ikhlas 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah Ta'ala akan bina istana di dalam syurga. Ada yang Allah Ta'ala bagi istana, amalan membaca surah ikhlas sebanyak 10 kali satu hari. Surah ikhlas baca, Allah Ta'ala bagi istana. Dalam syurga ni tuan-tuan, kalau tak ada istana pun tak apa, pasal dia tempat yang nikmat sebenarnya. Tiba-tiba ada orang duduk dalam syurga dapat istana lagi. Apa lagi? Orang yang beramal semayang sunat. Man salla fi yaumin wa lailatin, siapa yang semayang selama satu hari satu malam, sepanjang satu hari satu malam semayang sunat. Man salla fi yaumin wa lailatin isnatai asyarata raka'atan tatawu'an banallahu lahu baitan fil jannah, siapa yang semayang satu hari satu malam 12 rakaat semayang sunat, dia panggil semayang sunat rawatib, yang mengiringi solat-solat fardu, maka Allah Ta'ala akan membina baginya sebuah istana di dalam syurga. Jadi kita tuan-tuan cuba dapatkan paling tidaklah, paling malaslah 2 rakaat je lepas sembahyang fardu, sebelum dan selepas. Ada yang tak ada selepas, macam subuh dengan asar kan. Yang lain-lain tu ada sebelum dan selepas, dapatkan 2 rakaat je.
Dua sebelum fardu subuh, dua sebelum zuhur, dua selepas zuhur dah 6, dua sebelum asar dah 8, dua selepas maghrib 10, dua selepas isyak 12. Tuan-tuan dapatkan 12 rakaat ni. Dapat 12 rakaat semayang sunat rawatib, maka Allah Ta'ala akan bina sebuah istana di dalam syurga. Siapa yang memang dah buat, alhamdulillah, istiqamahkan. Kalau siapa yang memang dah dapat dua-dua ni, tolong upgrade jadi 4 pula. Yang 4 ni ada beberapa solat yang Nabi semayang 4. Contoh, semayang fardu zuhur, sebelumnya 4 rakaat dan selepasnya 4 rakaat. Man shalla qabla zuhri arba'an wa ba'daha arba'an haramallahu jasadahu minan niran, kata Allah. Kata Nabi SAW, siapa yang semayang sebelum zuhur 4 rakaat dan selepas fardu zuhur 4 rakaat, maka Allah Ta'ala akan melepaskan jasadnya daripada api neraka Allah. Siapa yang dah biasa buat 2, tolong upgrade tahun baru hijrah ni jadikan 4 pula. Pasal kita nak perlepasan daripada api neraka Allah. Sama juga dengan fardu asar, dapatkan 4. Nabi kata, man rahimallahu mra'an idza shalla qabla asri arba'an. Allah Ta'ala akan merahmati sesiapa yang semayang sebelum asar 4 rakaat. Semayang sunat qabliyah asar ataupun semayang sunat asar, dapatkan 4 rakaat. Siapa yang dah biasa 2, jadikan 4 pula. Jadi bagi orang yang masjid-masjid yang tak biasa buat 4 ni, dia akan cepat je nak iqamah. Tengok orang dah sudah 2 rakaat terus je Allahu Akbar. Kena bagi orang canda, orang semayang 4 pula. Dan satu lagi, semayang solat fardu isyak. Selepas isyak juga Nabi buat 4 rakaat. Jadi kita boleh upgrade amalan kita untuk tahun baru hijrah. Bagi yang dah biasa buat 2 ni, dia jadi 12 semua, dah dapat dah sebuah istana di dalam syurga. Itu sebab dekat dalam syurga besok, orang yang berada dalam syurga ni, dia akan rasa cemburu juga dengan orang yang dekat dalam syurga. Orang yang duduk tingkat bawah akan cemburu dekat orang yang duduk tingkat atas. Orang yang duduk tak dapat rumah ni cemburu dengan orang yang ada rumah. Lepas tu dia rasa menyesal, kenapalah dulu aku dekat dunia dulu buat berkira-kira, semayang sunat berkira-kira, berzikir berkira-kira, bersedekah berkira-kira, tak nak buat sungguh-sungguh, tak nak buat semaksimal mungkin. Tak apalah, besok aku buat lagi, besok aku buat lagi. Jangan. Jadi kita besok jangan menyesal besok. Jangan menyesal. Orang duduk dalam neraka, dia akan minta pada Allah nak dikembalikan ke dunia. Orang dalam syurga, dia tak nak, dia menyesal kerana dia tak dapat duduk dekat yang paling tinggi itu, syurga Firdaus. Duduk satu syurga, satu tingkat bersama dengan Nabi SAW di syurga Firdaus, syurga yang paling atas sekali, tingkat yang ke-7. Dan Nabi duduk dalam syurga Firdaus, tingkat yang paling atas, yang dipanggil namanya Al-Wasilah. Al-Wasilah ni tempat duduk Nabi dekat dalam syurga Firdaus, yang Nabi kata kalau aku dongak aja nampak Sidratul Muntaha. Ini perkara yang kita kena ambil perhatian. Jadi kita jadilah hamba-hamba Allah yang bersungguh-sungguh dalam beribadat. Buat sungguh-sungguh dengan penuh keikhlasan. Kalau boleh kita pertingkatkan lagi amalan kita sempena tahun baru hijrah ini. Dan disebut dalam menghuraikan ayat ini, disebut dalam surah Al-Isra, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a, dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air daripada bumi untuk kami. Dan firman-Nya lagi dalam surah Al-Kahfi, wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Al-Imam Mujahid berkata, firman-Nya yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya, yakni mengendalikannya semau mungkin. Air yang mereka diberikan minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka boleh buat apa sahaja. Bawa air itu ke mana-mana, boleh minum sepuas-puasnya, nak bawa kat mana, semua tidak ada masalah.
bila duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya, amalan-amalan orang yang taat, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka menunaikan nazar dan takut akan satu hari yang azabnya merata di mana-mana. Yakni mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan yang wajib yang diperintahkan oleh Allah kepadanya dengan dasar syariat, dan apa yang mereka wajibkan ke atas diri mereka sendiri melalui jalan nazar. Jadi Allah Ta'ala sebut orang-orang yang dapat duduk dalam syurga, ini ialah di antaranya orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala ketaatan yang wajib. Ada juga di antara orang yang buat perkara wajib ni kerana disebabkan nazar dia. Amalan sunat dia wajibkan. Contoh, kalau dia nak puasa Senin Khamis, dia rasa dia susah, maka dia wajibkan puasa sunat Senin Khamis tu. Kalau dia dapat nikmat bagian-bagian, contohnya kalau anak dia dapat kerja, dia bernazar pada Allah Subhanahu wa taala dia nak puasa Senin Khamis, maka dia terpaksa buat, wajib tak buat berdosa. Niat dia pula umum pula tu, setiap Senin Khamis, jadi dia tak boleh tinggal lah. Ada orang macam tu. Kalau harapkan nak buat sendiri payah, kan? Baru je nak puasa, ada orang buat kenduri kan. Allah, teruji kita. Teruji. Nak buat macam mana kan? Pasal kita ni tuan-tuan, sebenarnya masyarakat kita ni sebenarnya kena berubah. Kena senantiasa tengok takwim hijrah. Takwim hijrah ni kena tampal. Takwim kita yang Jaim punya kan memang ada tarikh hijrah. Tengok kita dah ada, tapi tengok tarikh Masihi, tak tengok tarikh hijrah, jadi kita tak perasan. Lepas tu pula dah ada, kita tak tengok pula sempena yang ada. Jadi kita kena tahu setiap tarikh hijrah tu ada di antaranya ada sempena, ada hari-hari kebesaran Islam, ada yang kita disunatkan berpuasa. Kita kena tahu tu. Jadi apabila begitu, kita cubalah plankan, jadualkan, rancangkan betul-betul. Jangan sampai kita buat walaupun dia perkara sunat, tapi sampai bila kita tak nak beramal dengan perkara sunat ni kan, cubalah amalkan. Yang dah lepas tu lepaslah. Yang untuk akan datang masih ada lagi. Bukan tak ada, akan datang. Kita baru di awal tahun ni, banyak lagi ni. Banyak lagi puasa-puasa sunat. Puasa sunat Senin Khamis, puasa sunat 13, 14, 15 hari-hari putih. Kalau baru ni dah terlepas, hari-hari putih masih ada, buatlah. Cubalah laksanakan. Jadi ada orang dia nak buat amalan, dia terpaksa wajibkan dengan cara nazar. Nabi sebut dalam hadis Aisyah ni, Aisyah menceritakan, man nazara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nazara ay ya'siyallahu fala ya'sih. Sesiapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka taatlah, lakukanlah. Dan sesiapa yang bernazar untuk maksiat kepadanya, janganlah lakukan. Ada orang pula nazar kepada perkara maksiat, itu tak boleh. Jangan nazar untuk buat maksiat. Bernazar nak berjudi, bernazar nak berzina, itu nazar itu tidak sah dan haram dilaksanakan nazar itu. Sama juga berwasiat. Wasiat apa? Wasiat dia, harta dia ni nak bagi kepada tempat-tempat yang haram. Tak boleh. Orang yang anak-anak yang menerima wasiat daripada bapa ni tak boleh laksanakan. Pasal apa? Nasihat itu, wasiat itu kepada perkara yang diharamkan. Jadi kita kena tengok, jangan bertentangan dengan syariat. Dan disebut oleh ulama-ulama fiqh, tuan-tuan, orang yang bernazar untuk melaksanakan perkara sunat ni, nak mewajibkan perkara sunat ini, ada orang-orang yang pemalas, kata Nabi. Dalam hukum fiqh memang nazar ni ada, tapi Nabi sebut dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kata orang yang pemalas saja yang bernazar untuk melaksanakan sesuatu ibadat. Sebenarnya kita jangan paksa, kita sendiri datangkan
keinginan untuk melaksanakan ibadah tanpa paksaan. Kita buat. Benda yang sunat ni tidak ada paksaan, yang wajib terpaksa. Pasal kita mukallaf, orang yang mukallaf memang nak tak nak akan buat. Tapi benda yang sunat ni Allah Ta'ala bagi peluang. Kau nak buat, buat. Tapi kalau buat, besarlah pahala dia. Lebih-lebih lagi berada dalam bulan Muharram ini, pahalanya berlipat kali ganda. Jadi Nabi pesan jangan sampai kita mewajibkan perkara yang sunat untuk kita buat. Jangan biasakan nazar. Amalan sunat kita sendiri, kita kena minta daripada Allah kekuatan yang dia panggil taufiq. Taufik ini adalah kekuatan untuk beramal. Minta pada Allah Ta'ala taufik, kekuatan untuk melaksanakan perkara-perkara sunat, terutama pada bulan-bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Dan berpuasa di bulan Muharram adalah puasa yang afdal selepas Ramadan. Afdalus siyami ba'da Ramadhani as-siyamu fi Muharram. Sebaik-baik puasa selepas bulan Ramadan ialah puasa di bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ni bila-bila tuan-tuan boleh puasa. Kalau tak kena Senin Khamis pun tak apa. Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang Allah Ta'ala sebut, yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kemudian okey, azan dulu. Kan kita sambung sikit lagi. Awal lagi ni bola 8.30. Dah masuk? Dah masuk. Okey. Dah boleh azan. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضل وبعث مقاما إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung sekali lagi.
Selepas Allah Ta'ala sebut yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, Allah Ta'ala sebut wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi, dan mereka memberikan makanan yang disukainya. Makanan yang disukainya ada yang mengatakan yakni atas dasar cinta dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni atas dasar kecintaan mereka kepada Allah. Dengan demikian kata ganti dhamir, kata ganti nama pada kataan hubbihi. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Ha itu adalah kata ganti nama, dipanggil dhamir, kembali kepada Allah. Kerana konteks kalimah yang menunjukkan hal ini, kata dia. Namun yang lebih jelas adalah bahawa kata ganti nama itu kembali kepada makanan. Artinya mereka memberikan makanan dalam keadaan mereka menyukai dan menginginkan makanan itu. Ni nak cerita perangai orang-orang yang baik, yang Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga. Di antara perangainya kerana suka bersedekah. Bersedekah pula makanan yang paling mereka suka bagi orang. Jadi kita nak bagi sedekah ni tuan-tuan, yang paling besar pahala dia bagi sedekah sesuatu harta yang kita paling suka. Ini baju-baju yang dah tak pakai dalam store tu, dah lusuh baru nak bagi orang dekat Syria. Dah Allah, yang dah tak pakai, dah sempit-sempit tu baru bagi orang. Kan? Bukan baju dah sempit, kita yang dah besar. Kita yang dah meningkat besar. Kan? Baju tu tetap macam tu, tak sempitnya dia. Kita yang membesar, sebab tu dia sempit. Kan? Jadi yang dah tak boleh pakai, kita bagi orang. Sebenarnya sedekah yang paling afdal ialah kita bersedekah sesuatu yang paling kita sayang, yang paling kita suka, sebagaimana yang ditunjukkan oleh para sahabat dalam peristiwa hijrah, kisah Muhajirin dan Ansar. Bagaimana apabila Nabi SAW mempersaudarakan al-ikha bainal Muhajirin wal Ansar, setelah Nabi mempersaudarakan orang Muhajirin dengan Ansar. Orang Muhajirin kan datang daripada Mekah selai sepinggang, saudara mara semua tak ada, tinggalkan. Mak bapak pun tak ada, tinggalkan selai sepinggang, pergi berhijrah bersama-sama dengan Nabi, bersama-sama dengan para sahabat atas arahan daripada Allah. Jadi selai sepinggang apa pun tak ada. Jadi Nabi mempersaudarakan, ni jadi keluarga angkat. Jadi apabila dah jadi keluarga angkat tu pula, orang Ansar ni punyalah hebatnya, siap boleh tawarkan yang ada dua kebun. Satu kebun yang memang menjadi kebun tu, memang hasilnya banyak untuk dijual. Yang itu yang dia bagi kepada orang Muhajirin. Allahu Akbar. Kalau kita yang tak menjadi itu yang kita bagi, betul tak? Itu kita. Tapi orang Ansar tidak. Hebatnya orang-orang sahabat-sahabat yang telah mendapat tarbiyah itu, mereka belum lagi duduk di bawah tarbiyah Nabi. Yang duduk di bawah tarbiyah Nabi ialah orang Muhajirin di 13 tahun tu di Mekah. Yang orang Madinah ni baru menerima Islam, baru dapat dakwah daripada para sahabat. Mus'ab bin Umair yang dihantar oleh Nabi pergi berdakwah, belum Nabi lagi. Itu pun dia punya tahap kecintaan kepada Islam begitu tinggi tuan-tuan, cukup hebat. Bukan sekadar bagi tanam kebun-kebun, siap bagi tawar bini pula, yang ada bini 4 orang. Kalau kita ambil lah yang paling tua sekali, ni kau ambil yang paling muda sekali, yang baru kahwin. Allahu Akbar. Tak boleh lawan kita, tak terlawan kita. Kita tidak boleh menandingi keimanan sahabat ni. Sebab itu Allah Ta'ala tegaskan dalam Quran, sahabat ni radhiyallahu anhum wa radu'an. Sahabat ni siapa? Kita tak boleh nak kata sahabat ni macam-macam, pasal dia ni telah diiktiraf oleh Allah sebagai orang yang Allah Ta'ala meridai mereka dan mereka redha dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Hebatnya sahabat ni. Tahap dia punya kasih sayangnya kepada saudara Islam ni sangat tinggi. Yang ini yang kita
cuba nak ambil sifat ini bawa ke dalam diri kita sepanjang dengan tahun hijrah ini. Mereka ni beramal dengan ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 92 yang disebut di dalam kitab kita ni. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak mencapai kepada tahap kebajikan yang sempurna, kata Allah, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Kalau nak tahap kebaikan yang sempurna dalam bab sedekah ini, kena bagi benda yang kita paling suka, yang kita paling sayang. Allahu Akbar. Itu tahap kebajikan yang sempurna. Tapi kalau kita sedekah yang kita tak sayang tu pun dapat pahala, tapi tidak mencapai tahap yang paling tinggi lah. Allah Ta'ala tetap bagi pahala, tapi tak macam orang yang sedekah benda yang paling disayang. Allahu Akbar. Ini pun kalau kita dapat laksanakan sangat cantik, sangat bertepatan dengan apa yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebut oleh Nabi SAW dalam As-Sahih, afdalus sadaqati an tasaddaqa wa anta sahihun syahihun ta'mulul ghina wa takhshal faqr. Sedekah yang terbaik adalah engkau lakukan yang engkau lakukan, kata Nabi, ketika engkau sihat lagi menyukai harta, mengharapkan kekayaan dan membenci kefakiran. Itu sedekah yang paling baik. Ketika kita sihat, kita sangat sukakan harta itu, mengharapkan kekayaan, yang itu yang kita bagi. Dengan kata lain, saat itu engkau sangat mencintai dan sangat menginginkan dan sangat memerlukan harta. Dalam keadaan kita sangat-sangat perlukan harta, ada orang minta, kita bagi benda yang kita sangat perlukan itu. Allahu Akbar. Itu tahap yang paling tinggi dalam bersedekah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu Allah Ta'ala berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Mereka memberikan makanan yang mereka sendiri suka. Makanan tu yang mereka sendiri suka, yang mereka tu sendiri inginkan. Kepada siapa? Kepada fakir miskin, kepada anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Keterangan tentang orang miskin dan anak-anak yatim dan kriteria keduanya telah disebut sebelum ini. Adapun yang ditawan, Sa'id bin Jubair dan Al-Hasan Ad-Dhahak berkata, yakni tawanan daripada ahli qiblat, iaitu kaum muslimin. Ibnu Abbas berkata, pada saat itu para tawanan mereka adalah orang-orang musyrik. Buktinya bahawa pada peperangan Badar, Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk memuliakan para tawanan perang. Maka para sahabat pun mengutamakan mereka dalam makan siang. Ikrimah berkata, mereka adalah para hamba sahaya. Ibnu Jari memilih pendapat ini kerana keumuman ayat untuk muslim dan musyrik. Demikianlah pula pendapat Sa'id bin Jubair, Atha, Hasan dan Qatadah. Rasulullah SAW telah mewasiatkan untuk berbuat baik kepada para hamba sahaya dalam beberapa hadis. Bahkan pada wasiat terakhir beliau bersabda, as-salata wa ma malakat aymanukum, jagalah salat dan berbuat baik kepada para hamba sahaya kalian. Cuma para hamba sahaya ni tuan-tuan tak ada lagi sekarang dah. Hamba ni dah tak ada. Mujahid berkata, tawanan yakni orang yang dikurung, artinya orang-orang mukmin yang baik memberi makanan kepada mereka dalam keadaan mereka sendiri mencintai dan mencintainya dan memerlukannya. Okey, dan memerlukannya. Okey, jadi saya rasa kita berhenti situ dulu. Nanti kita akan sambung pada ayat yang seterusnya, pada ayat yang ke-9. Kita berhenti sampai ayat yang ke-8 insya-Allah. Okey, insya-Allah. Moga-moga kita dapat manfaat daripada pengajian pada malam ni. Kita cubalah dapat beramal dengan perkara yang baik ini. Semoga kita tergolong daripada golongan yang digelar oleh Allah sebagai Al-Abrar, orang-orang yang baik insya-Allah. Senantiasa melaksanakan pelbagai kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan insya-Allah. Ada apa-apa nak tanya ke? Ada soalan?
Ada InsyaAllah itu saja. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita mendapat manfaat, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga diberikan kekuatan oleh Allah untuk beramal dengan amalan-amalan kebaikan demi kerana Allah, untuk meraih cinta dan kasih daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita tangguh majlis kita dengan baca surah Wal Asri dan tasbih kafar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من علمك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في العافية يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.